dia melaporkan bahawasanya ada seorang lelaki minta izin nak temu, nak masuk rumah Nabi SAW. Nabi pun kata idzan lahu, izin dia, panggil dia mari. Bahasa jahat. Bi'sa akhul asyirah. Sesungguhnya dia tu saudara sejahat-jahat keluarga dah. Saudara keluarga yang paling jahat dah. Dalam hadis lain, Aisyah tanya Rasulullah apa depan kecek molek dengan dia. Belakang mensumpah dia pula dah. Nabi pun ayatlah, Nabi sebutlah sebaik-baik orang ni ialah gini. Sejahat orang ni orang yang orang takut terhadap kejahatan dia. Nak sebut depan dia baru takut dah. Orang mengelak kejahatan dia. Dan sebab itulah hadis ni katanya Imam Nawawi, hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ni dibuat hujah oleh Imam Bukhari harusnya mengumpat terhadap ahlul fasad wa ahlul raib dah. Orang yang selalu melakukan kerosakan, dia orang yang membawa keraguan dah terhadap agama dia, terhadap apa dia pribadi dia dah. Boleh membawa kesamaran, boleh membawa keraguan terhadap kita lah. Jadi boleh dah. Imam Bukhari buat hujah gitulah. Jadi kalau kita tengok dalam perkara sini, mungkinlah wallahu alam Nabi sebut pada Aisyah ni sebagai nasihat dah, peringatan kepada Aisyah supaya jangan percaya pada orang ni dah. Walaupun dia kecek manis depan Nabi, orang Nabi layak baik depan dia, tapi sebenarnya orang ni jahat. Nabi tahu dia ni jahat dah. Nabi sebut bi'sa akhul asyirah. Jadi dengan tujuan untuk nasihat dan peringatan kepada orang lain, tahzib kepada orang lain, maka dibolehkan dah. Sebab tu Nabi sebut bi'sa akhul asyirah dah. Sejahat-jahat saudara dalam keluarga ni dia lah jahat sekali dah. Jadi walaupun ni perkataan ni Nabi mengumpat, tapi di sana ada maslahat yang lebih besar. Ya, sebab apa Nabi menyebutnya dah. Wa anha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Rawahu al-Bukhari qala al-Laitsu bin Sa'ad ahad ruwati hadzal hadits hadzani rajulani kana minal munafiqin. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku menyangka fulan dan fulan itu mengenali sedikit pun agama kita dah. Tak erti agama dua orang itu tu. Dah. Ngopak juga. Tak erti agama, tak faham agama dia tu orang tu. Kecek mengapung. Dah. Jadi Nabi sebut kepada Aisyah, tidaklah aku menyangka dia tu erti agama, sebab dia kecek tu macam-macam. Dah. Dia minta go tu, minta go ni. Kalau dia faham agama, dia tak akan kecek gitu. Dah. Jadi Nabi sebut pada Aisyah, Nabi kata dia tu jahil terhadap agama. Ni juga mengumpat dah. Tapi oleh kerana ada maslahat dah, Nabi nak royak cakap dia tak betul. Puncanya kan tak erti agama dah. Ada orang depan kita kecek, orang dia masa sikit bisa benar dia tu, orang hebat benar dah. Bobel kecek depan kita dah. Tapi kita ra'i dia lah, ikut dia nak kecek ke benda dah. Tersenyaklah. Tak kena jawab pula, letang dia pula ke. Pada tu royak tak betul. Datuk tu sebut tak betul. Dah. Dia sebut dia pandangan dia tu. Dah. Dia bukan ahli dia kecek pasal agama dah. Jadi kita boleh royak lah dah. Takut orang lain percaya, dia orang lain terima pandangan dia dah. Bukan nak mengopak dia dah, tapi sebenarnya kalau mengopak pun dia boleh ke supaya orang lain beringat dah. Nabi kata ma adhunnu fulana wa fulanan, tidaklah aku menyangka fulan bin fulan dan fulan itu dua-dua tu mengenali sedikit pun agama dia, tak erti langsung agama dia tu. Dah. Ikut hawa nafsu banyak. Dah. Katanya salah seorang perawi hadis ni, Laits bin Sa'ad dah. Laits bin Sa'ad kata dua-dua laki-laki ni dikalangi laki-laki munafikin dah. Orang munafik dah. Sebab tu dia kecek ikut sedap hati dia dah. Tak mulut dah. Jadi Nabi sebut gitu sebab dia tu munafik dah. Yang ketiga dah, wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna Abar Jaham wa Muawiyah khatabani faqala Rasulullah sallallahu amma Muawiyah fasulukun la malalahu wa ammal Jahmu fala yad'u al-'asa an atikihi muttafaqun alaih.
Wa fi riwayat Muslim wa amma Abu Jaham fadarrabul lin nisa wa huwa tafsir li riwayati la yad'u al-'asa an atikihi wa kilam anhu kathir al-asfar. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dan ni orang perempuan ni meriwayatkan hadis dah. Dah, orang perempuan banyak juga meriwayatkan hadis. Tanya Aisyah kan? Aisyah ni Fatimah pula. Anak riwayatnya orang perempuan pun kena ngaji hadis juga. Dah, kena sampaikan hadis juga dah. Bukan orang lelaki saja dah. Kalau ada program muslimat kena baca hadis juga. Hadis sahih lah. Pada baca hadis mengapo, mengaruk dah. Baca sahih. Sahih ni belana kau nak. Tak ada nak baca ni baca hak. Tak tahu baca pakar hujung dah. Sebab itulah ni buku ni hamba baru dapat buku ni daripada anak murid hamba hak klik Yaman. Belakang ni komentar daripada Ibnu Utsaimin lah tentang kitab ni. Kitab apa dia Salihin. Disebut kitab ni amat agung dan amat bermanfaat dah. Boleh kata seluruh kaum muslimin pelosok dunia ni ambil manfaat dengan kitab ni. Sama ada orang awam ataupun penuntut-penuntut ilmu dah. Daripada pandangan Ibnu Utsaimin dia kata inilah pada pandangan aku lah. Ni kitab ni antara kitab yang paling diberkati yang aku pernah lihat dah. Betapa ramainya orang yang ambil faedah daripada dia, menunjukkan ikhlasnya pengarang dia menulis kitab ini dah. Dah. Kitab ni orang ngajar di Masjidil Haram kitab ni dah. Madinah orang ngajar kitab ni. Memang. Okey, tengok dah. Antara hak boleh ataupun diharuskan mengumpat juga berkenaan dengan kalau orang tanya kita lah, orang nak apa dia nak merisik, orang nak berkira nikah lah sehari dua ni kan baru nikah dah, nak tunai pada nikah pada merisik pada dah. Kalau orang mari tanya kita pendapat kita lah, kahwin ni nak nikahkan anak kahwin dengan kahwin tu lah, apa pandangan demo dah, demo kena macam mana dah, kena royak betul. Kalau ada keburukan ke gapo kena sebut lah. Walaupun tu mengumpat tapi maslahat dia lebih besar. Kalau kita susuk yang menyebabkan kahwin ni kita tahu tak apa bagus dia tu. Dah tak tahu dah kahwin ni pekuda ke. Jadi mengedar ke. Jadi semaya bel ke ada. Ni jahat ke. Kita tak royak, kita dia ni jauh kaya gini dah. Oh baik-baik. Kita tak royak keburukan dia. Yang menyebabkan kahwin ni pun setuju lalu. Lepas dah nikah usuk habis dah. Jadi kena royak keburukan dah. Ini cerita dia. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha dia berkata, aku mari temu Nabi dah. Lepas pada Fatimah ni cerah ataupun khawatir suami dia. Jadi ada orang meminta dia lah. Dah, dua orang lelaki meminta dia, mari merisik dia lah. Khatabani dah. Khatabani dah. Khatabani ni maksudnya dalam bahasa Melayu Minang dah. Maksud dia pergi masuk mitok tu kira minit dah maknanya. Dalam bahasa Arab maknanya. Kau nak saya? Kita merisik lain, minit lain pula. Kau nak saya? Sebab orang kita ni dia tanya dulu, gini. Lepas tu setuju barulah atas cici pula. Atas cici nak mari kain ke pula. Lepas tu akad nikah pula dia. Lepas tu berlarut lagi dia. 3-4 kali. Jadi khatabani ni bahasa Arab ni sebenarnya orang lelaki tu kita tanya direct orang tina tu dah. Orang demo ni free dah, kosong dah. Kau nak minta lah setara mana ni? Dah. Lepas tu kau itu minta pula dah. Cuma dia tak keputusan lagi lah. Tak keputusan lagi. Tu dia Fatimah kita tanya Nabi tu. Minta pendapat dengan Nabi macam mana dah. Fakultu aku pun kata sesungguhnya Abu Jaham dengan Muawiyah ni dua-dua ni mai minta aku. Maka Nabi pun jawab dah. Nabi kata gini dah, Muawiyah ni miskin, tak ada harta dia. Fa amma Muawiyah tu fasu'lukul la malahu. Dia ni seorang yang miskin, tak ada harta dah. Kalau menikah dengan dia susah dah. Adapun Abu Jaham fala yad'ul asa an atikihi. Tukak duk atas tukak dia sama dah. Maksud tukak dia ni maksudnya dia selalu pukul isteri. Dah. Mun nikah dengan dia kak, tak makan menembuk rambutnya. Dah. Kalau boleh tak apa dah. Tu tafsir dah. Tafsir yang keduanya ialah fala yad'ul asa an atiki, maksudnya dia ni selalu bermusafir. Lu tinggal bini sama dah. Musafir sini, musafir situ, ada urusan sama lah. Ni agak urusan macam-macam lah.
Jadi Nabi nasihat kita suruh nikah dah dengan dua orang dah. Nabi pun suruh nikah dengan orang lain dah. Nabi cadangkan orang lain dah. Akhirnya dia terima dah. Jadi dalam hadis ni Fatimah bertanya Nabi tentang dua orang, kamu Nabi sebut kelemahan ataupun kekurangan dua orang ni, kamu Nabi mencadangkan orang lain untuk berkahwin, menunjukkan bahawasanya boleh dah. Dalam masalah berkira nak nikah ni boleh dah. Sebab apa? Sebab maslahat kebaikan tu akhirat tu lebih lama, lebih besar dah. Kalau kita tak sebut kak, nyanyi lah kahwin ni. Dak. Bapa mutak royak. Dak gini dah. Sebab tu orang berkira kena kira molek. Dak kena royak jelas lah. Jangan susuk lah. Dak. Duduk royak kebaikan saja, keburukan tak royak. Kan tu? Kalau tengok hadis ni setakat tu Nabi royaknya. Dah. Bahkan ada hadis melarang kita memburuk-burukkan keturunan orang, tak boleh. Dah. Atas pribadi dia lah. Nak buruk keluarga, nak buruk belaka teruk nyanyi itu. Dah. Tak boleh, dah. Sekadar hak keperluan saja dah. Sekarang ni dia nak kira nak nikah, nak ke suami dah. Jadi dia royak atas pribadi kawan tu. Tahu mana kelemahan dia, kekurangan dia. Tu saja dah. Nak royak, Nabi tak royak dah ni keturunan dia kau ni. Dah sekat tu je dah. Jadi Nabi tak royak yang keduanya adalah orang yang pula. Tak boleh lah. Tunjuk tak boleh dah. Okey, hadis yang terakhir, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin asaban nasa fihi shiddah. Ya orang kita ni dia jangan. Dia siasat dah. Kena ada sayang bol. Dia royak. Allah dia kata ayah dia atau orang. Pas ke tempat tangga tanya. Sedak siap dia sendiri pergi nyasak juga kita yang lalu ada tanya, oh gitu mau lah nyasak. Jangan gitu ni. Lebih bagi orang bekas kah pula. Kalau dia siasat. Dah. Siasat lah. Nak tahu latar belakang menantu dia di sebelah mana dia. Keluarga dia, adik-beradik dia duduk mana, mengaji gana-gana. Bapak dia gini. Jangan tanya orang tu orang ni dah. Dia puas hati baru dia terima lah. Dia terikut-ikut dengan askar dia dah. Boleh menyasaknya dah. Tapi jangan lebih-lebih lah. Okey, tengok hadis yang terakhir dah. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama-sama Rasulullah SAW dalam musafir. Asaban nasa fihi shiddah. Manusia ditimpa oleh kesusahan, kekurangan makan, panas ceceh. Lalu berkatalah Abdullah bin Ubay. Maksudnya sahabat-sahabat susah berlaku, tak cukup makan, tak ada pitih dah. Lalu Abdullah bin Ubay, bapak munafik ni kata, jangan kamu infak ke, jangan kamu belanja, jangan kamu derma ke kepada sahabat-sahabat yang berada di sisi Rasulullah dah. Sehingga mereka lari meninggalkan Nabi dah. Wa qala Abdullah bin Ubay juga kata, jika sekiranya kita sapa ke Madinah, balik ke Madinah, maka orang-orang penduduk asal Madinah yang mulia ini akan menghalau orang-orang yang hina sahabat-sahabat yang muhajir lah. Katanya Zaid, bila aku dengar kata-kata Abdullah bin Ubay ni, ABU ni, aku pun report Nabi lah. Aku temu Nabi, aku ayat Nabi. Nabi Abdullah bin Ubay ayat gap-gap kamu dah. Lari orang infak, dia kata nak halau penduduk penduduk muhajirin lah. Nabi pun atau orang panggil Abdullah bin Ubay main ngadak dah. Panggil orang, mungkin panggil Abdullah bin Ubay. Betul ada sebagaimana dilaporkan oleh Zaid bin Arqam dah. Bila Abdullah bin Ubay sapa depan Nabi, Nabi tanya dia bersumpah dah dengan sungguh-sungguh. Fajtahada yaminahu. Tak ada. Demi Allah, mana ada boy sebut. Salah dengar tu. Jadi Nabi tak kata apalah. Sehingga orang lain kata Zaid tu belawaknya. Bukan Allah bin Ubay belawak dah, Zaid tu belawaknya. Kena kau Zaid bolak dah. Sehingga mereka berkata telah berbohonglah Zaid terhadap Rasulullah SAW dah. Allah Zaid kata beratnya aku dah. Aku tu lapar, aku nak kata berbohong pun dah. Jadi aku usin dah, usin dah. Hatta sehingga Tuhan turun ke ayat Quran dari surah Munafik ayat 1 sehingga ayat
baru apalah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jadi ayat ni membenarkan kata-kata Zaid bin Arqam, betul sungguh apa disebut oleh Abdullah bin Ubay. Tu. Kemudian Nabi panggil mereka supaya minta ampun, tapi mereka menggeleng-geleng ke kepala mereka. Jadi tu cerita ke kisah Allah bin Ubay dengan geruk dia ni. Dah. Sesuruh tu, semua munafik ya. Ayat 1 sehingga akhir dah. Tu kisah orang munafik dah. Jadi di sininya kita tengok di sini Zaid bin Arqam gilapu perkataan Allah bin Ubay. Menunjukkan boleh. Kena tu. Tapi cuma Nabi nak tahu betul tak betul lah. Nabi panggil Allah bin Ubay sendiri dah. Allah bin Ubay munafik ke? Tapi Tuhan membenarkan semula kata-kata Zaid bin Arqam dah. Sehingga orang pun percaya semula kepada Zaid bin Arqam dah. Jadi cerita ni juga menunjukkan bahawasanya boleh dah kita menceritakan kata-kata orang jika kata-kata dia ni memburuk-burukkan terhadap Rasulullah dan Islam khususnya lah. Okey, kita tengok tajuk belakang dah, semula-semula dah. Babu mayubah ribah. Kita tengok nekar. Kata dia, ketahuilah bahawasanya mengumpat itu dibolehkan kerana ada tujuan yang betul yang dibolehkan oleh syarak dah. Yang mana tidak sampai matlamat kepadanya kecuali dengan melalui mengumpat sahaja, iaitu nekar dah, nebak lah. Yang pertama dah. Yang pertama boleh ngumpat at-tazallum fayajuzu lil mazlum an yatazallama ila syekh sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah au qudrah ala insafi min zalimihi. Yang kedua, yang pertamanya ialah kita nak mengadu kezaliman orang terhadap kita. Rapah harta kita nak rapah ke, nak ropok ke, nak tendah ke. Jadi kita ngadu pada pihak berkuasa. Pihak berkuasa ke ataupun tok ngulu ke, orang yang ada report boleh ke dah. Jadi kita kena zalim, kita pergi report dah, kita royak, kita pergi ngadu, maka dibolehkan dengan tujuan supaya dia ambil tindakan dah, dan supaya orang yang berkuasa ni menghilangkan kezaliman, dia bertindak dengan segera dah. Itu dibolehkan dah. Sama ada sultan dah, pihak berkuasa ke, al-qadi, hakim ke dah, ataupun sesuatu dia lah yang boleh bertindak terhadap kezaliman yang dilakukan. Lalu dia berkata, zalamani fulan bi kaza, si fulan telah menzalimi aku dah. Boleh dah. Yang kedua dah. Yang kedua, kita mengumpat dengan tujuan untuk memohon pertolongan supaya diubah kemungkaran dah. Berlaku mungkar dalam rumah kita ke, sebelah rumah kita ke, dalam kawasan rumah kita ke, dah. Orang itu duk kelik, orang tino tu, orang tino ni duk minum mabuk malam-malam dah. Jadi kita pun royak, report ke Jabatan Agama, mari tengok sikit ah. Duk tiap-tiap malam duk bising sok molok warga dia. Dak duk kelik, duk mabuk semua sekali dah. Jadi kita royak kepada pihak berkuasa lah. Siasat ke apa dia, ikut dia lah. Dak. Jadi kita report tu supaya apa? Supaya disiasat, supaya mungkar saat ni dihalal dah. Al-isti'anah ala taghyir munkar dah. Wa raddal 'asi ila shawab, dan mengembalikan pelaku maksiat kepada perkara yang betul dah. Dan dia berkata kepada orang yang harap pihak berkuasa ni supaya menghilangkan cepat-cepat kemungkaran dah. Dia boleh kata fulan ya'malu kaza fasjurhu anhu. Fulan ni dia buat game-game dah. Minta melarang dia lah, mentegah dia lah. Minta kamu bertindak lah. Dak. Minta MPKB bertindak ke, minta apa dia majlis perbandaran dah. Ikutlah. Pihak apa dia Jabatan Agama bertindak ke, ikutlah. Dak. Jadi maksud dia sekarang ni nak menyampaikan kepada, nak menghilangkan kemungkaran. Dia tak mampu. Dah. Tapi kalau kosak benda lain, tak boleh. Kalau kita obor muka pun dia royak benda muka kok gini. Syok sangka dia. Tu tak boleh tu. Benda hak pasti. Benda hak menimbulkan keraguan. Dah. Barulah boleh dah. Yang ketiga dah. Yang ketiga al-istifta. Nak tanya soalan. Ni personal lah, seorang-seorang dah. Apa dia isteri mengadu suami dia gini-gini buat terhadap dia ke, ataupun keluarga dia buat gini-gini dia ke. Jadi seorang isteri ke mengadu pada pihak hakim, pihak mahkamah, pihak apa dia pegawai dia, boleh dah. Tu. Walaupun sebut nama sekalipun, walaupun sebut suami dia ke, sebut tetua dia ke, boleh dah. Tu. Al-istifta' dah untuk minta fatwa.
Dia berkata pada mufti, zalamani abi au akhi au zauji, aku telah dizalimi oleh bapaku sendiri ataupun saudaraku ataupun suamiku deh, ataupun si fulan deh. Maka ada fahallahu zalika, aku boleh kalau dia buat begitu terhadap aku deh. Macam mana aku nak selesaikan masalah ni, pada nak keluar pada apa dah kezaliman deh, macam mana nak buat deh sehingga aku dapat pertahankan hak aku deh. Boleh dia wayak kepada pihak berkuasa deh. Maka perkara ini harus kalau ada hajat lah, keperluan lah. Tetapi hak lebih berhati-hati, dia lebih afdalnya kalau dia kata, apa pendapat kamu seorang lelaki atau seorang suami dia buat begini terhadap suami isteri dia, macam mana dia? Tanpa dia menyebut isteri suami dia lah. Tapi sebenarnya boleh lah. Sebenarnya boleh dah, walau sebut nama sekalipun boleh dah. Sebagaimana dalam hadis depan lah, hadis Abu Sufyan kan, suami dia, isteri dia ngadu Abu Sufyan ni seorang lelaki yang bakhil dah, nafkah pun tak boleh juga dah. Inna Abu Sufyan rajulun syahihun dah. Soalannya boleh ke tidak aku ni ambil pitih dia tanpa pengetahuan dia, boleh curi dah. Nabi kata khuzi ma yakfiki dah, ambillah apa yang mencukupi keperluan kamu dah. Jadi dalam hadis tu menunjukkan boleh sebut nama dah. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat, tahziru al-muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Wa dzalika min wujuh min hajarhul majruhin min ar-ruwah wasyuhud wa dzalika jaiz bi ijma'il muslimin bal wajib lil hajah. Yang keempatnya, kita untuk memperingatkan terhadap kepada kaum muslimin daripada kejahatan dan menasihati mereka dah. Iaitu banyak betul lah. Antaranya ialah kita menyebut jarhu al-majruhin, kita menyebut kecacatan yang terdapat pada perawi hadis tu. Dah. Enggak perawi hadis tak ada dah sekarang ni ustaz-ustaz mengajar lah. Kalau kita tahu dah ustaz-ustaz tu